Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati, yang saya kasihi. Saya Masa Bayu. Hari ini saya ingin menyambung pengupasan episod-episod tentang akhir zaman yang sebenarnya tak pernah putus. Sumber-sumber yang boleh kita kupas, yang boleh kita kongsikan untuk kita membicarakan secara ilmiah, secara santai, dan bukan atas tujuan untuk perdebatan mana yang betul, mana yang tak betul, mana yang hebat, mana yang tak hebat, mana yang benar, mana yang tak benar. Kita bukan bertujuan begitu, dan tidak ada tujuan saya untuk memposisikan sedemikian. Saya cuma ingin membuka ruang sebagaimana yang selalu saya nyatakan, betapa pentingnya kita membuka diri kita kepada penjelasan-penjelasan yang bersandarkan kepada fakta Al-Quran dan Sunnah, dan dalam masa yang sama practicality-nya itu hendaklah kita perolehi. Dalam mata kata lain, ilmu itu satu perjalanan. Maka ingin kita sampaikan apa juga ilmu yang kita miliki itu mesti bersandarkan atas apa yang telah kita lalui dan telah kita tempuhi, supaya kita tidak mendatangkan kisah-kisah yang sekadar mendengar satu pernyataan daripada seseorang tetapi kita sendiri tidak pernah melalui proses tersebut. Maka itu akan menimbulkan kesukaran untuk diterjemah dengan keadaan yang sepenuhnya, kerana kita bercerita tentang sesuatu yang kita sendiri tidak tempuhi. Maka di situ, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan cuba memperjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan atas dasar ilmiah, atas dasar untuk berkongsi pandangan, berkongsi perjalanan yang saya tempuh sendiri, dan dari situ saya mendapat berbagai-bagai fakta-fakta yang saya perolehi melalui perjalanan-perjalanan saya, melalui kajian-kajian yang saya lakukan, kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian saintifik, bila proses saya proses saya ke seluruh pelosok dunia, apabila saya melakukan perjalanan ataupun adanya program-program conference ataupun program-program ilmu ilmiah di universiti-universiti tertentu, di pusat-pusat ilmu. Dari situ saya telah pun menghimpunkan segala-gala pemahaman tersebut dengan sumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Dari situlah ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, bukan atas pandangan saya tanpa ada suatu pelaksanaan. Kerana apa yang saya lakukan tu, saya sentiasa pastikan apa yang saya sampaikan mesti ada asasnya pada diri sendiri terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam video yang lepas saya bercerita tentang perkara yang pertama daripada 4 perkara. Yakni mesti ada hubungan yang jelas, yang kekal, yang solid, yang bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari situ datangnya hubungan kita dengan Al-Quran, kalam Allah. Kerana kita nak berhubung dengan Allah, tuan-tuan dan puan-puan, Allah yang menjadikan kita. Maka kita tidak boleh macam nak jumpa menteri, kita nak jumpa sultan ke, kita nak jumpa Perdana Menteri, kita nak jumpa ustaz atau sesiapa yang kita boleh jumpa, kerana mempunyai sifat atau memiliki fitrah yang sama. Itu tak ada masalah, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita bercerita tentang hubungan kita dengan Allah. Allah tidak bertempat, Allah tidak ada awal dan akhirnya. Maha besar Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjadikan segala-galanya, hidup kita, mati kita, segala-gala yang ada di sekeliling kita, Allah yang menciptanya. Maka bagaimana kita dapat memahamkan persoalan-persoalan tentang hubungan kita dengan Allah? Maka di situ adanya Al-Quran. Maka di situlah datangnya peranan Al-Quran, satu perkara mukjizat yang sangat-sangat besar, yang menjadi satu tanda, bukti bahawa betapa Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat mengasihi hamba-hambanya. Allah sangat kasih dan sayang kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah Allah berikan kita berbagai-bagai perkara, segala-galanya yang kita minta Allah beri, bahkan diberi lebih daripada apa yang kita minta.
Allah berikan kita tenaga, Allah berikan kita udara, Allah berikan kita, kalau kita nak ada keluarga, kita ada anggota tubuh badan yang lengkap, kita ada segala-galanya Allah berikan. Cuma Allah minta satu je daripada kita. Allah beri kepada kita macam-macam kita minta. Kita nak dapat rezeki lah, nak makan lah, kita nak ada keluarga lah, kita nak ada anak, kita nak ada macam-macam kita nak, yang kita minta dan kita mohon daripada Allah. Macam-macam tuan-tuan dan puan. Cuba dia kira, kalau cuba dicatatkan, pasti tak terhitung lagi jumlahnya apa yang kita nak. Tapi daripada banyak-banyak apa yang kita nak itu, tuan-tuan dan puan, Allah minta satu je pada kita. Apa yang Allah minta? Tunduk kepada beliau, taat dan sembah Allah sahaja. Jangan sembah yang lain. Itu saja Allah minta pada kita, satu perkara saja, jangan sekutukan Allah. Maka daripada yang lain-lain tu yang kita nak, Allah berikan kepada kita dengan hanya satu balasan yang Allah minta pada kita. Jangan kamu sembah lain daripadaku. Jangan sembah lain daripada Allah. Itu adalah satu sahaja yang Allah minta daripada kita. Tuan-tuan dan puan, balik kepada kisah itu yang telah saya kupas pada video yang pertama, kisah episod yang pertama tentang Al-Quran dan hubungan kita dengan Allah. Di akhir zaman kita nak bercerita tentang Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan, maka kita kena memahamkan dan menghubungkan diri kita dengan sumber yang dipegang oleh Imam Mahdi. Maka pasti daripada Al-Quran. Daripada situ barulah kita akan dapat memahamkan, kerana kita memiliki rujukan yang sama. Baru dah dapat kita mencari realiti tentang Imam Mahdi. Sebab Imam Mahdi berdasarkan kepada sumber yang sama, yakni Al-Quran, tidak ada yang lain. Di situ tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak sampai pula kepada perkara yang nombor 2. Apakah perkara tersebut? Kalau sebelum ini adalah tentang hubungan dengan Al-Quran sebagai sumber ilmu, sumber pengetahuan, formula kepada segala-gala perkara yang ingin kita lakukan, yang akan kita lakukan dan yang perlu kita lakukan di akhir zaman, untuk kita mengenal Imam Mahdi, untuk kita mengenal kedudukan kita, memahamkan posisi kita untuk menjadi manusia yang akan berbakti kepada Allah dan Rasulnya, untuk kita sebagai manusia yang akan berbakti kepada Imam Mahdi di akhir zaman. Mudah-mudahan kita dapat berada pada posisi tersebut. Maka pertama, kita hendaklah pastikan segala-galanya bersumberkan Al-Quran. Maka hari ini ingin saya sambung yang keduanya. Kan ada 4 kan? Ada keduanya. Apakah yang keduanya? Yang keduanya, tuan-tuan dan puan, adalah meletakkan segala-galanya kepada model yang telah diletakkan, dijadikan oleh Allah untuk kita. Macam mana maksudnya itu tadi? Tuan-tuan dan puan, kita nak jadi pengikut Imam Mahdi, kita nak jadi manusia yang berbakti kepada Imam Mahdi, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti perlu jalannya, memahamkan bagaimana formulanya. Semalam saya dah terangkan tentang Al-Quran. Maka hari ini perlu ada cerminannya, kena ada modelnya. Maka modelnya tidak lain tidak bukan, tuan-tuan dan puan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara yang kedua, hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita mengenal, untuk memahamkan Imam Mahdi, maka kita kena kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kenal Nabi. Kita kena tahu itulah satu-satunya cerminan, satu-satunya model yang perlu kita pegang di akhir zaman. Tak ada lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Begitu banyak sekali tokoh-tokoh ilmuwan-ilmuwan, orang-orang yang mempunyai begitu hebat ilmunya, darjatnya yang sangat tinggi, zaman berzaman.
Itu semua adalah kesinambungan daripada modelnya, kesinambungan daripada nukleusnya. Maka disitulah yang perlu kita faham tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita lakukan dalam hidup kita waktu ini, zaman ini, ini akhir zaman, lagi-lagi kita bercerita tentang Imam Mahdi. Maka model yang perlu kita fahamkan, yang perlu kita dekatkan diri kita dalam apa juga pelaksanaan kita, cerminannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan dah lihat video-video tu saya yang terdahulu tentang kisah Imam Mahdi, kisah akhir zaman, kerap saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, cerminan Imam Mahdi adalah Rasulullah. Kenapa saya ulang perkataan tersebut? Bagaimana kita nak fahamkan perkara tersebut? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah dah wujud secara nyata, dah wujud sebelum kita hari ini mendapat satu anugerah, rahmat, nikmat bermula daripada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Islam pada hari ini. Tanpa adanya dakwah, tanpa adanya pengomadan beliau, kita di sini pada hari ini tak tahulah apa yang akan jadi. Pasti kita akan menjadi manusia yang menentang Allah, manusia yang jahil, manusia yang akan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Namun semua itu telah pun diubah dengan Allah utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam kehidupan manusia. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan, perkara kedua adalah cerminan bagi kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya macam mana? Maksud saya di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita lihatlah, posisikanlah diri kita, modelnya adalah Rasulullah. Bukan lagi orang itu, bukan lagi guru itu, bukan lagi ilmuwan itu dan sebagainya, tetapi letakkanlah segala-galanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermaksud di sini yang saya sebutkan tadi, ilmuwan dan yang lain-lain itu tidak penting dari aspek keilmuan. Bukan mereka itu tidak mulia ke dan sebagainya. Tapi maksud saya, cerminan yang paling khusus, nukleusnya adalah Rasulullah SAW. Dengan hanya meletakkan cerminan kita kepada Rasulullah SAW, maka yang lain-lain itu akan terrangkum di dalamnya. Tapi jika kita hanya mengambil salah seorang daripada ilmuwan yang ada selepas beliau, contohnya, kita hanya mendapat sebahagian kecil daripada apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham ya konsep ini? Ya, dalam konsep perhitungan matematik contohnya, kita mencari persamaan, baru jawapan itu betul. Selagi tak dapat equation itu persamaan A bersama dengan B, maka kita tidak akan dapat jawapan yang betul. Kita mencari jalannya, operasinya, cara kiranya, dan akhirnya terdapat jawapan terakhir, persamaan. Maka begitulah, mencari persoalan persamaan yang ada di dalam perjalanan hidup kita hari ini dengan apa yang telah dibawakan kepada kita oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang hari ini kita sebut sunnahnya. Lalu kita meletakkan diri kita sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai umat kepada beliau. Tetapi hakikatnya kita lebih mengagung-agungkan yang lain daripada beliau. Tanpa kita sedar, kita merasa diri kita sangat dekat dengan seseorang yang lain daripada cerminan yang telah saya nyatakan tadi. Sekali lagi saya nak jelaskan di sini, bukan salah, bukan salah nak
merapatkan diri dengan mana-mana ilmuwan, tidak salah. Menjadikan orang mana-mana sekalipun, guru mana-mana ilmuwan sebagai guru kita, tidak salah tuan-tuan dan puan-puan. Cuma fahamkan maksud saya di sini, cerminan. Kerana ini adalah saat di akhir zaman. Begitu banyak kelompok-kelompok, begitu banyak ilmuwan-ilmuwan dengan perjalanan mereka masing-masing, dengan kefahaman mereka masing-masing. Ya benar, semua bercerita tentang persoalan menuju kepada Allah. Semua bercerita tentang kebenaran kembali kepada Allah. Tak ada satu yang saya katakan salah. Tapi saya bercerita tentang perfection, kesempurnaan. Cerminan itu bila kita lihat, maka kita melihat apa yang sedang melihat. Artinya dia harus perfect dengan yang melihat. Barulah kita dapat suatu jawapan yang jelas. Bagaimanakah rupa kita? Ya, bagaimanakah keadaan muka kita contohnya? Bagaimanakah wajah kita? Bagaimanakah posisi badan kita dan sebagainya? Kena ada cerminan. Maka di akhir zaman tuan-tuan dan perempuan, cerminan bagi kita, perkara yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak haluskan lagi di sini, saya nak jelaskan, mungkin akan ada yang macam apa yang Pak nak cakap ni macam masih tak faham lagi. Dia begini, tak salah ya, mana-mana guru, mana-mana keilmuan, mana-mana orang-orang pandai, kita hormat mereka. Ya, jangan sekali-kali merendahkan mereka. Ilmuwan jangan sekali-kali kita rendahkan. Hormati mereka, sanjungi mereka. Kerana itu adalah perjalanan yang perlu kita fahami. Ilmuwan lebih tinggi darjatnya daripada orang-orang yang biasa. Kita hormat mereka. Namun kisah yang ingin saya sampaikan pada hari ini bukan soal merendahkan mereka, bukan soal meletakkan mereka, menyisihkan mereka ke tepi, tetapi untuk mengembalikan semula posisi kita memahami ibu atau punca atau model yang perlu kita pegang untuk kita memahami posisi kita di akhir zaman. Untuk memahamkan posisi kita, bagaimana kita dapat mengenal Imam Mahdi, bagaimana dapat kita mengenal posisi kita, sama ada kita menjadi pengikut kepada Imam Mahdi atau kita menjadi manusia yang saya katakan tadi, menjadi penentang. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa sebenarnya peranan utama yang perlu kita fahami dalam persoalan tentang cerminan kepada Rasulullah di akhir zaman? Kerana bagaimana saya katakan tadi, Rasulullah dah wujud dah. Bukan dia yang membawa segala-galanya, dia yang diberikan segala-galanya, yakni Al-Quran, cahaya bagi menerangi sekalian alam. Dia diutuskan sebagai membawa rahmat bagi sekian alam. Ada lagi kan yang, adakah lagi yang lain dapat meletakkan posisi lebih daripada beliau? Pasti tak ada kan tuan-tuan dan puan-puan. Maka inilah kisahnya. Kita ambil yang paling utama, kita ambil yang paling baik, yang paling lengkap sebagai cerminan bagi pemahaman kita, cerminan bagi perjalanan ilmu, cerminan bagi meletakkan posisi kita sebenar-benarnya. Tak perlu banyak nak campur tu campur ni, bawa menjadi satu, balik penilaian satu saja cukup. Maka kita dapat semua jawapan, maka kita dapat semua sifat-sifat dari sekeliling kita. Kita mendapat semua ilmu-ilmu yang ada di sekeliling kita, ada pada seorang. Maka beliau adalah cerminan kepada Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi bercerminkan satu model yang jelas, yang khusus, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pernah wujud kan, dan dia wujud. Maka dia telah meninggalkan kita dengan sifat-sifatnya, penjelasannya, sunnahnya, untuk kita boleh faham. Maka di situlah datangnya persoalan Imam Mahdi yang akan menjadi cerminan kepada segala yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Maka sebab itu saya katakan tadi, kita dekatkan diri kita, fahamkan hubungan kita dengan Rasulullah. Kenapa? Kerana dengan cara itu kita akan dapat mengenal sosok
ya, yang diberikan gelaran Imam Mahdi. Karena beliau mempunyai sifat, beliau mempunyai perwatakan, beliau mempunyai segala-gala perkara yang berbalik kepada cerminannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan cara itu mudahlah kita nak memahamkan siapa Imam Mahdi. Mudahlah untuk kita mencari tanda-tanda mengenalkan kita dengan Imam Mahdi. Okey. Mungkin ada yang bertanya lagi, bagaimana Pal? Berikan contohnya. Contohnya begini. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak mencari seseorang, kalau sekadar kita membayangkan bagaimana rupa orang tu, bagaimana bentuk dia, tanpa ada satu referensi, tanpa ada satu rujukan, rasa-rasanya boleh ke? Kita nak cari contohnya Agong lah kata, tapi kita tak ada referensi yang jelas Agong ni macam mana, orang ni rupa dia macam mana, perwatakan dia macam mana, kulitnya warna macam mana, contohnya macam tu lah. Dan tak ada, kerana tidak ada referensi, tidak ada sumber yang boleh kita rujuk. Maka kita teraba-rabalah mencari. Sampai masanya kita duduk beradab dengan Agong, duduk sebelah kita. Dia tanya ke abang kita, dah makan belum? Dia tanya kita. Dia kata, nak makan lah ni. Okey lah, nanti saya belanja awak nak, kata dia. Agong ni. Tapi kerana kita tidak kenal dia, kita anggap macam biasa saja. Maka inilah contohnya, nak mengenal Agong mesti ada referensinya, mesti ada, oh ini rupa dia, oh kenal dia, cara dan sebagainya. Maka begitulah nak mengenal Imam Mahdi, kita kena kenal Rasulullah, sifatnya, ilmunya, akhlaknya. Itu semua kan dah ada, tuan-tuan dan puan-puan. Ambil, fahamkan, ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah dia. Maka itulah yang akan kita gunakan untuk referensi untuk kita mengenal Imam Mahdi. Kerana dia pasti 100% membawa sifat, sikap dan ilmuwan dan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang perlunya kita memahamkan posisi kita, posisi yang menjelaskan hubungan kita dengan Rasulullah. Maka nak lebih faham lagi, maksudnya macam mana? Lihat sirah Rasulullah, perjalanan Rasulullah, bagaimana kecilnya, bagaimana dewasanya, bagaimana perjalanan beliau menerima wahyu, bagaimana perjalanan beliau berdakwah, bagaimana keadaan kehidupan dia di Mekah, bagaimana permulaan beliau dakwah, bagaimana beliau menghadapi kesukaran-sukaran masa dakwah, bagaimana segala penghijrahan dan beliau lakukan, bagaimana penentangan-penentangan yang beliau hadapi. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila tuan-tuan dan puan faham, dah tasdikkan dalam hati, dah faham apa yang saya masukkan tadi tentang sirah Rasulullah, tentang perjalanan Rasulullah, maka carilah manusia di akhir zaman yang melalui proses yang sama. Itulah Imam Mahdi. Itulah manusianya yang tuan-tuan dan perempuan wajib ikut. Maksudnya, saya perincikan lagi. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan perempuan, manusia, ya, maka dia mesti juga manusia. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perjalanan yang penuh dengan kesukaran, dia mesti juga melalui proses yang sukar dalam perjalanan dia di akhir zaman. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, permulaan dia, macam saya ceritakan dalam kisah-kisah yang sebelum ni, resah, ya, bingung dengan masyarakat jahiliah, masyarakat Arab yang ada di sekeliling pada waktu itu, sampai beliau telah membawa diri ke Gua Hira. Bawa diri, tuan-tuan dan puan-puan, jauh daripada masyarakat. Maka Imam Mahdi juga mengalami keadaan yang sama. Dia akan menjadi manusia
yang resah dengan sekeliling apa yang dia lihat. Dia resah dengan segala perkara yang dia lihat sekeliling dan merasakan dirinya tidak sanggup menerima apa yang ada sekeliling. Dan dia membawa diri. Mana dia pergi Gua Hira. Simboliknya tuan-tuan dan perempuan. Ini yang saya nak terangkan. Berfikir sikit. Kita bercakap dari segi aspek ilmiah. Ilmiah ni maknanya gunakan akal, fikir kan. Fikir tu bukan fikir kosong-kosong, dengan rujukan Al-Quran dan Sunnah. Apabila Rasulullah menerima situasi sedemikian, sukarnya dia, maka begitulah Imam Mahdi, sukarnya dia kerana melihat sekeliling dia sebagaimana Rasulullah melihat masyarakat di sekeliling dia pada waktu sebelum dia menjadi Rasul. Dia lihat apa yang berlaku pada masyarakat orang-orang Arab Mekah. Kenapalah mereka ni? Apa yang mereka buat ni? Kerana pada waktu itu Rasulullah sendiri tak tahu. Tauhid tidak ada lagi menjelaskan tentang hubungan dengan Allah, belum, tetapi rasa diri dia ada tak kena, tak sama ni dengan jiwa dia. Tengok maksiat, tengok bila orang-orang di Mekah berniaga, menipu, tipu timbangan, berperang, bunuh anak dan sebagainya. Tak boleh nak masuk dalam fikirannya. Tetapi hairannya pada waktu itu, masyarakat boleh terima tu semua. Benda yang normal, benda yang biasa. Betul lah itu, apa salahnya? Memang macam ni masyarakat pada masa itu, yakni pada masa Rasulullah awal-awal. Maka itu kita cerminkan dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi akan melihat sekeliling hari ni, zaman ni, waktu ni, jika dia ada. Dia akan lihat kita, tuan-tuan dan perempuan. Dia akan lihat asing. Dia akan lihat apa ni, apa yang berlaku kat dunia hari ni. Ini ramai ni, kata faham, kata mengikut Al-Quran dan Sunnah katanya. Tapi kenapa aku lihat sekeliling macam aku lihat tak ada apa-apa, kosong. Maka sama tak tuan-tuan dan perempuan equation yang saya katakan tadi, A sama dengan B. Cari orang yang begini, tuan-tuan dan perempuan. Lagi contoh, adakah Rasulullah dia terima dengan mudah? Siapa yang terima beliau bila beliau mula-mula menyampaikan dakwah? Isteri dia, Abu Bakar, Ali, berapa berat, berapa ramai. Itu pun sembunyi-sembunyi peringkat awalnya. Rasulullah menyampaikan dakwah sembunyi-sembunyi. Kerana kalau dia buka secara terang-terang pada peringkat awal, habis. Sehinggalah ada yang dapat mengetahui apa yang telah disampaikan Rasulullah pada masyarakat waktu itu. Maka apa yang berlaku pada beliau? Maka beliau ditentang. Dia katakan tak betul. Ini apa yang dia buat ajaran-ajaran ni, nak menggantikan ajaran nenek moyang kami yang telah lama hidup. Dia datang satu benda yang baru, nak ubah apa yang jadi kebiasaan kita. Lalu dia katakan Rasulullah tu orang gila, sesat, ahli sihir, macam-macam dituduhan. Maka maksudnya daripada sini, tuan-tuan dan perempuan, carilah manusia yang sama di akhir zaman mengalami peristiwa yang sama, yang akan berada dalam keadaan yang sangat sukar dengan masyarakat yang ada pada zaman itu, zaman ni contohnya. Masyarakat takkan terima dia. Masyarakat umum tidak akan terima dia, tuan-tuan dan perempuan. Macam mana Rasulullah tak diterima, macam itulah dia akan tempuh. Dia akan dikatakan gila, dia akan dikatakan sesat, ahli sihir. Sama equation dia. Maka itulah Imam Mahdi. Bukanlah Imam Mahdi tiba-tiba datang, lepas tu ada orang nampak, kenal bawa dia, jemput ramai-ramai dan mengangkat dia sebagai pemimpin akhir zaman. Tuan-tuan dan perempuan, rujuk balik pada kisah cerminan dia tadi. Adakah begitu yang berlaku kepada Rasulullah? Diangkat terus? Siapa yang mengangkat Rasulullah untuk menjadi pemimpin? Manusia ke?
Ada kelompok-kelompok manusia di situ ke yang zaman itu ke yang 20 orang ke 30 orang ke yang mengangkat Rasulullah menjadi rasul, menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan manusia. Maka begitu berlaku pada Imam Mahdi. Dia akan diangkat oleh Allah, bukanlah dia manusia-manusia, kelompok-kelompok atau sebagainya. Allah yang akan menaikkan beliau. Sebagaimana Allah menaikkan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari orang yang macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah Imam Mahdi. Maka datanglah berbagai-bagai cerita, kisah-kisah yang sebenarnya memesongkan kita daripada realiti. Oh, Imam Mahdi akan begini. Okey, dengar. Tak ada masalah. Jangan gaduh dengan dia, jangan bertumbuk dengan dia. Ilmu, dengar. Tak salah pun, tak berubah pun. Telinga tuan-tuan dan puan-puan tak ada sengit jadinya bila dengar. Tapi nak amalkan belum tentu. Dengar dulu. Apa kita kena buat? Inilah kisah kita pada hari ni. Cerminkan. Berlaku tak pada Rasulullah benda yang sama macam tu? Tak ada pun Rasulullah kena melalui proses macam tu. Maka batal lah. Otomatik boleh pakai. Itu adalah pernyataan yang saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berfikir. Mudah sangat ke kita nak diperkotak-katikkan dengan perkara-perkara yang kita tidak jelas. Perkara yang jelas, Rasulullah, sunnah dia, sirah dia ada. Cerminan Imam Mahdi Rasulullah. Maka macam mana cermin dan yang dicermin boleh berbeza? Bila saya angkat tangan kanan, contohnya kalau saya dicermin, maka otomatik dicermin pun tangan akan angkat, tetapi bukanlah tangan kanan saya yang kita lihat, tangan kiri, tetapi bergerak. Wajah yang sama, semua sama. Kalau tangan saya angkat tapi tangan dekat cermin, tangan tak angkat, masalah tu. Jadi cerminan bagi Rasulullah adalah Imam Mahdi. Cerminan bagi Imam Mahdi adalah Rasulullah. Mesti sama apa yang di dalam cermin dan di depan cermin. Ini pemahaman ilmiah tuan-tuan dan puan-puan yang fikir. Jadi barulah layak dia, penuh kriteria tu. Oh, sama dengan Rasulullah. Sama. Itu apa lagi dia Rasulullah apa itu namanya akan di fitnah. Dia difitnah tak? Fitnah. Dia kena tuduh macam-macam. Sama lah. Jadi kita takut di dunia hari ni orang yang difitnah. Orang dituduh gila, sesat, orang yang dikatakan betul oleh masyarakat, kita takut dengan orang tu. Padahal itu yang berlaku pada Rasulullah, yang menyebabkan masyarakat pada waktu tu pun takut dengan Rasulullah. Sebab apa? Ramai-ramai mengatakan dia dah tak betul, sesat. Jadi dia duduk seorang, hanya segelintir kecil saja yang ikut dia. Maka begitu juga, segelintir, hanya kecil saja yang mengikut Imam Mahdi pada saat ini. Sebagaimana kisah Rasulullah, sama. Ya, apa yang berlaku selepas tu? Maka dia ada sahabat-sahabat dia yang akan bersama dengan beliau, yakni dengan Rasulullah SAW. Ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua dia ada. Maka Imam Mahdi juga ada yang sama. Mesti dia ada sahabat-sahabat dia yang mempunyai sifat-sifat dia, ciri-ciri dia bercerminkan sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah. Lepas tu apa lagi berlaku? Maka Rasulullah berhijrah, lari, kena kejar. Jadi benda yang sama berlaku kepada Imam Mahdi, lari, kena kejar. Ini tengok orang tu pergi elok je, dijemput naik kapal terbang private jet lagi, kan? Duduk ramai-ramai kat sana. Dia nak sekarang nak duduk ke negara yang baru, duduk ramai-ramai, pergi datang dengan jemputan, dengan datang senang dengan private jet, bawa dan sebagainya. Sedangkan Rasulullah berhijrah, larikan diri tuan-tuan dan puan-puan, selai sepinggang. Lari dengan Abu Bakar, takut. Abu Bakar dah takut apa? Kerana musuh kafir Quraisy mengejar di belakang bila tahu Rasulullah dah lari. Jadi Imam Mahdi pun sama.
yang dia berhijrah ke Madinah, tuan-tuan dan puan-puan. Maka Imam Mahdi juga melarikan diri dalam tingkat hijrah. Dan jika Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan nak cari, jangan cari di mana dia dilahirkan, kerana dia tidak akan ada di negara di mana dia dilahirkan. Bukan di kampung halaman dia. Dia berada jauh daripada di mana dia dilahirkan. Kalau dia orang Indonesia, Imam Mahdi Indonesia, tuan-tuan dan puan-puan di Indonesia jangan cari kat sana. Kalau dia orang Malaysia, Imam Mahdi adalah orang Malaysia, jangan cari dekat Malaysia. Oh, Imam Mahdi adalah orang Arab di Mekah, jangan cari di Mekah. Sebab apa? Cerminan tu dah ada tadi. Ini yang saya maksudkan. Minta maaf lah, saya membuka ruang-ruang begini, sakit kepala kita fikir kan. Tak pernah dengar lapal orang cerita konsep yang begini. Saya tak cerita konsep, saya berceritakan teras dia kepada cerminan. Al-Quran dah terangkan dah semalam, ya, 2 hari lepas. Ni yang kedua, cerminan dia iaitu kepada mesti ada satu model yang akan dapat dilihat secara khusus, dipahami secara khusus, kerana dah wujud dan mempunyai sifat yang jelas sebagai manusia Rasulullah, untuk memahamkan tentang Imam Mahdi. Maka perkara yang kedua, kalau nak taksub tu, tuan-tuan dan puan-puan, taksublah kepada Rasulullah. Kalau sama kita nak taksub, saya berjalan 3/4 dunia, tuan-tuan dan puan-puan, macam-macam saya jumpa. Macam-macam keadaan. Betapa kalau sayang dengan seseorang tu, dia punya sayang sampai tak taksub tu susah nak masuk akal. Tak salah, nak buat-buatlah. Tapi saya masukkan sini, biarlah taksub ni tadi ni dihimpunkan taksub kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kata pasal taksub lah, sebab saya perkataan taksub ni selalu orang salah faham nanti. Tapi saya masukkan kat sini kerana beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semulia-mulia manusia, sebaik-baik makhluk kejadian, setinggi-tinggi derajat. Jadi kita nak cakap apa lagi? Derajat dia Allah naikkan. Allah yang lantik dia menjadi rasul, bukan daripada mana-mana pihak jabatan ke mana-mana kelompok atau mana-mana bangsa naikkan dia. Tidak, Allah naikkan dia. Maka Imam Mahdi begitu juga, Allah akan naikkan dia. Untuk fahamkan di situ, tuan-tuan dan puan-puan, untuk sesi kita pada hari ini, kalau panjang-panjang cakap, panjang sangat video pada masa Bayu. Perkara yang kedua adalah cerminan ataupun menjadi sebagai satu referensi adalah Rasulullah SAW atas apa yang kita nak kerjakan, apa yang kita nak fahamkan. Daripada situ kita akan dapat mengenal Imam Mahdi dan sahih. Itulah Imam Mahdi. Sama dengan Rasulullah, sahih lah. Yang bukan melalui satu cerita-cerita orang. Minta maaf, ramai sangat saya hari-hari dapat macam-macam mesej. Pal, ini sambil cerita, oh dia ni dah dapat suatu berita daripada sini. Ya, dia dapat minta maaf lah, katanya ada satu tu dapat mimpi daripada sini. Okey, balik bercerita tadi. Macam tu ke Rasulullah menyampaikan kepada kita? Ada tak benda yang sama? Kalau tak sama, tuan-tuan dan perempuan boleh jawab sendirilah soalan tu. Saya sebut, nanti saya kena tembak lagi, ya. Jadi cukup-cukup lah. Kita nak santai, kita nak ilmiah, bukan nak berdebat apa-apa perkara, tetapi hakikatnya keimanan itu tidak boleh dijual beli. Hubungan kita dengan Allah. Dah bunyi azan, maka sampai masa untuk saya berhenti. Assalamualaikum. Salam sejahtera daripada Masa Bayu di Bumi Balkan.